loading. Okay. So kita dah tahu bahawa muatan haba tentu ini dia adalah jumlah haba. Okay. Jumlah haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi 1 kg jisim. Okay. 1 kg jisim kan. Okay, definisi dia. Jumlah haba yang diperlukan bagi menaikkan suhu 1 kg sebanyak 1 darjah Celsius. Okay. So Q sama dengan MC theta, C sama dengan Q per M theta. Okay. Alright. So sekarang kita cuba tengok kepada aplikasi dalam kehidupan kita. Okay. So pertama adalah kalau kita rasa lapar, kita nak masak. Okay. Kalau kita nak masak, so apa yang kita buat adalah kita menggunakan periuk. So periuk ini, okay sekejap. Okay, yes. Okay, periuk memasak ini ada 2 bahagian. Pertama adalah pemegang. Biasanya pemegang diperbuat daripada kayu atau plastik. Okay. Kenapa? Kalau dulu kita akan jawab sebab kayu atau plastik bukan konduktor haba yang baik. Okay. Itu adalah jawapan dulu. Okay. Sekarang kita guna jawapan berdasarkan muatan haba tentu. Okay. Kita akan jawab kayu atau plastik mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Okay. Tinggi. So bila dia mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, dia tidak mudah dipanaskan. Okay. Suhu tidak akan naik dengan cepat. Tapi kita nak apa yang kita masak sini, okay, dia dapat masak dengan cepat. Oleh itu, badan periuk ini dia kena diperbuat daripada kuprum atau aluminium, okay, iaitu logam. Supaya logam ini dia ada muatan haba tentu yang rendah. So bila dia ada muatan haba tentu yang rendah, dia dapat naikkan suhu dengan cepat. Okay. Ini adalah satu aplikasi yang sangat popular. Okay, sangat popular ditanyakan. Selain itu, kalau kita tahu dalam kereta kita akan isi air. Kenapa isi air? Sebab kita tahu dalam kereta dia ada motor. Okay, motor bila dia berfungsi, okay, when it's working, dia akan panas. Okay, untuk merendahkan suhu, okay, untuk memastikan suhu kereta, suhu enjin tidak akan naik dengan cepat, kita mengisi air. Air adalah sesuatu agen penyejuk yang baik. Kenapa? Sebab air mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Okay, dia boleh menyerap jumlah haba yang besar tanpa kenaikan suhu yang tinggi. Okay, so mungkin tenaga haba yang banyak dapat diserap, okay, tetapi suhu dia tidak akan naik dengan cepat. That's why kita guna air. Okay, so water as a coolant. Dan sekarang kita nak tengok aplikasi bayu laut dan bayu darat. Okay, saya percaya anda telah belajar bayu laut, bayu darat semasa P3 dan geografi kan. Okay, so bayu laut berlaku semasa waktu siang. Okay, semasa waktu siang. Bayu laut maksudnya apa? Maksudnya angin daripada mana? Daripada laut. Okay, daripada laut. Kenapa angin dia bertiup daripada laut ke darat? So kita kena cuba kaitkan dengan muatan haba tentu. Cuba bayangkan, kalau waktu siang kita ada darat, okay, darat, dan kita juga ada air laut. Mana satu dia lebih cepat panas? Okay, mana satu lebih cepat panas? Okay, of course darat. Sebab air laut dia mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. So untuk air laut dia mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Kalau darat dia mempunyai muatan haba tentu yang rendah. Okay. Oleh itu dia cepat panas. Okay, cepat panas. Kalau untuk air laut dia lambat panas. So kita boleh kata suhu darat lebih tinggi daripada suhu air kan. Okay. Ini lambat panas. Lambat panas. Apa yang berlaku kepada udara di atas? Mana satu lebih panas? Okay. Sebab darat lebih panas, udara di atas darat lebih panas. So bila udara di
atas darat lebih panas, kita tahu kalau udara yang panas dia akan pergi ke atas. Kenapa? Sebab udara panas dia mempunyai ketumpatan yang lebih rendah. Okey. Ketumpatan yang lebih rendah dia akan pergi ke atas. Okey. Kalau kita selalu kata biasanya udara sejuk akan di bawah. Kenapa? Kita akan cakap dia lebih berat. Okey, bukan sebab dia lebih berat, sebab dia punya ketumpatan. Okay, density dia lebih tinggi. Okey, sorry, ni ketumpatan dia lebih kurang. Okey, kurang. Okey, so udara panas akan pergi ke atas. So bila udara panas pergi ke atas, yang tinggal dekat sini, okey, yang tinggal dekat ruang sini adalah apa? Kosong kan? So kalau kosong, apa yang berlaku adalah angin ataupun udara daripada laut dia akan cuba isi tempat dekat sini. Okey. Oleh itu, kita akan dapat satu circulation, okay, satu putaran atau pengaliran udara macam ini. Okey. Okey, secara kalau kita tengok gambar ni dia adalah secara arah jam. Maksudnya angin akan bertiup macam ini. Okey. So kita akan dapat circulation of air macam ini. Itu adalah bayu laut sebab angin akan bertiup daripada laut ke darat. Okey. Kita dapat kaitkan dengan konsep muatan haba tentu. Okay. Kadang-kadang soalan esei dia akan tanya, okay, terangkan konsep bayu laut, okay, 4 markah. So macam nak dapat 4 markah ini? So pertama sekali, anda kena cakap, okay, first anda kena cakap pada waktu siang, okay, bandingkan dengan muatan haba tentu. Okay. Siapa punya muatan haba tentu lebih tinggi atau lebih rendah? Then, bila muatan haba tentu tinggi atau rendah, siapa lebih cepat panas atau lambat panas? Okey, siapa lebih cepat panas, lambat panas? Kemudian, kita nak sebut udara panas di mana akan naik. Okey, naik ke atas. So, udara sejuk dari mana tiup ke mana. Okey, itu adalah 4 markah. Okey, 4 markah. Okey, muatan haba tentu, siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah, mana satu lebih cepat panas, mana satu lebih lambat panas, dan udara panas akan pergi ke atas, dan sejuk akan tiup daripada mana ke mana. Okey. Right. So kita tengok kepada gambar ini, jawapan ini. So daratan mempunyai muatan haba tentu yang rendah, so dia cepat panas. Laut mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, so dia lambat panas. Udara yang dipanaskan akan naik. Udara sejuk akan bertiup ke darat. So ini adalah bayu laut. Okey, faham? Selepas kita dah tengok bayu laut, pada waktu malam dia akan berlaku bayu darat. So bayu darat ini dia akan tiupkan angin daripada darat ke laut. Sama juga kita guna konsep muatan haba tentu. Sekarang sama juga mana satu muatan haba tentu lebih rendah. Okey, darat muatan haba tentu lebih rendah kan? So air laut muatan haba tentu lebih tinggi. Dan sekarang kita tengok waktu malam tenaga haba bukan diserap, dia akan dihilangkan. Mana satu lebih cepat sejuk sekarang? Darat ke laut? Okay, of course, seperti kita guna contoh sinema. Mana satu lebih cepat kosongkan orang? Of course, yang lebih kecil kan? So, muatan haba tentu yang rendah, dia sejuk dengan lebih cepat. Okay, cepat sejuk. So, yang muatan haba tentu yang rendah, yang tinggi, dia cepat panas. Apa yang berlaku adalah, sekarang udara panas di mana? Di atas laut kan? Udara di atas laut, dia akan naik ke atas. Okay, naik ke atas. So, dekat sini akan menjadi kosong. Oleh itu, udara sejuk daripada darat akan tiup ke arah laut. Itu adalah bayu darat. Okay, understand? So, let's see the answer. Okay, udara sejuk bertiup ke laut. Sebab apa? Sebab sama juga muatan haba tentu rendah di darat, muatan haba tentu tinggi di laut. So, muatan haba tentu yang rendah, dia akan cepat sejuk. Muatan haba tentu yang tinggi, dia lambat sejuk. Udara yang panas dekat atas laut akan pergi ke atas.
Oleh itu, udara yang sejuk bertiup ke laut. Okay, alright, very good. Okay, faham. So, ini adalah contoh-contoh aplikasi muatan haba tentu. Okay, alright. Dan kita tengok lagi satu contoh soalan. Okay, soalan. Okay, soalan yang semalam kita dah bincangkan. Okay, cuba tengok soalan ni. Okay, kalau kita cuba campurkan minyak dengan air yang berbeza suhu. Okay, berbeza suhu. So, apa yang berlaku adalah kita akan nampak dua lapis. Okay, dua lapis di mana kita tahu air mempunyai ketepatan yang tinggi, dia akan pergi ke bawah. Minyak mempunyai ketepatan yang rendah, dia akan pergi ke atas. Okay, so bila mempunyai perbezaan suhu, mereka akan cuba mencapai keseimbangan terma kan. Masih ingat tak 4.1? Keseimbangan terma maksudnya suhu akhir akan menjadi sama kan. Okey, suhu akhir akan menjadi sama. Okey, akan menjadi sama. Okey, mula-mula minyak 90 darjah Celsius, air 24 darjah Celsius. Okey, akhirnya apa yang berlaku pada minyak? Minyak akan turun suhu kan. Dan air akan naikkan suhu. Okey, akan naikkan suhu. So, daripada keseluruhan, minyak akan memindahkan tenaga haba kepada air. Okey, kepada air. Sehingga kedua-dua mencapai suhu akhir yang sama. Okey. So, dari segi minyak, apa yang berlaku pada minyak adalah minyak akan hilangkan tenaga haba. Okey. So, Q sama dengan MC theta. Dan kita tahu, bila minyak dia hilangkan haba, nilai akan jadi negatif. Okey, akan jadi negatif. Kalau air dia dapat tenaga haba, dia akan jadi positif. Okey, positif kan. Oleh itu, sekarang kita tuliskan minyak dengan M, A adalah air ya. So, Q hilang oleh siapa? Oleh minyak. Okey, oleh minyak sama dengan Q yang dapat oleh serap oleh air. Okey, A. Okey, oleh A. So, formula untuk Q adalah MC theta kan. So, sekarang M ini adalah M untuk minyak, C untuk minyak, theta untuk minyak. Sama dengan haba yang diserap oleh air. M untuk air, C untuk air, theta air. Dan kita nak letak negatif dekat sini. Kenapa? Sebab Q yang dihilangkan oleh minyak. So, dia negatif. Okay, negatif. Alright, seterusnya, kalau kita cuba masukkan, okay, negatif M jisim untuk minyak adalah 0.2. Okay, darab. Okay, CM, biasanya soalan akan bagilah. Okay, muatan haba tentu minyak, soalan akan bagi. Okay, nanti kita tengok nilai dia berapa. Okay, CM darab theta M. Okay, theta adalah perbezaan suhu kan. Okay, suhu akhir, mereka akan mencapai suhu akhir yang sama kan. So, kita tulis theta M. Tolak suhu awal minyak berapa. Okay, suhu awal minyak adalah 90. Okay, sama dengan MA, mass of water. Okay, 0.2 darab CA. Nanti kita tengok muatan haba tentu air berapa. Darab theta A. Sekarang suhu akhir tolak suhu awal. Suhu awal air adalah 24. Okay, so biasanya kalau anda nampak ada nombor yang sama, anda boleh tulis potong. Okay, kalau saya nampak 0.2 dengan 0.2 adalah sama, saya boleh potong saja. Okay, potong saja. Kalau kita nampak dua-dua adalah air ya, so kita boleh tulis potong. Okay, sebab mereka mempunyai muatan haba tentu yang sama. Untuk case ini tak boleh potong sebab apa? Sebab kita ada dua cecair yang berbeza. Jawapan dia, so kita cuma darab saja, carikan theta F sama dengan berapa. Okay, theta F sama dengan berapa. Okay,
So katakan saya cek berapa dia punya muatan haba tertentu. Okey. Okey, muatan haba tertentu minyak adalah 2410 Okey, so saya padamkan dekat sini. Saya tuliskan dengan 2410. Yang ini saya tuliskan 4200. Okey, dan saya kirakan jawapan. Okey, saya bayar kalkulator. So jawapan adalah negatif 2410 theta F tambah berapa 216,900 sama dengan 4200 theta F tolak berapa sini 4. Anyone can help me? 108,000 kan? Kalau saya tak silap 84 salah. Sorry, salah. Siapa boleh tolong saya 4200 darab 24. 4200 darab 24. Thank you. 101040. 101040. Thank you Sumaya. So kita dah selesai ni. Yang kita nak cari adalah theta F. So kita pindahkan, contoh saya pindahkan theta F dekat sebelah sini kan. So negatif 6610 theta F sama dengan negatif 317,940 dan theta F sama dengan negatif 317,940 bahagi negatif 6610. Dapat jawapan berapa? Do I get this answer? 48. Anyone help me to check? Betul tak? Supposed to be 100,800. Okay, apa? Okay, so 100,800. 0800. Okay, that means what I did just now correct lah. Okay, so yang ini adalah salah. Okay, so supposedly we get answer negative 17700. Okay, 317700. Betul tak? Okay, then tekan calculator, kita boleh checkkan jawapan. Negatif 317700 bagi negatif 6610. Okay, lebih kurang kita dapat 48.06 darjah Celsius. Okay, itu adalah jawapan. That means suhu akhir yang kita dapat adalah 48, lebih kurang 48 darjah Celsius. Dan kita kena cek, selalu kita kena cek, pastikan jawapan anda adalah di antara 90 dan juga 24. Bila kita cuba campur, suhu mesti di antara dua-dua. Tengah-tengah kan? Dia tak akan mungkin lebih, tak akan menjadi 100 ataupun 10. Tak. Mesti di antara 90 dan 24. So that's the answer. Right? So ini jawapan.
Okey, ini sama juga. Okey, satu lagi. Kalau contoh dalam latihan anda ada satu soalan tentang peluru. Okey, bila kita gunakan senapang ataupun pistol, bila kita tembak, peluru akan keluar. Okay, the bullet will come out. So, apa yang berlaku adalah peluru ataupun kalau tengok case latihan ini, dia adalah meteor. Okay, meteor dia bergerak. So, bila bergerak, dia akan bertukar tenaga kinetik kepada tenaga haba. Okay, so untuk soalan macam ini, kita ada tenaga kinetik. Okay, tenaga kinetik akan tukar kepada tenaga haba. Kalau anda masih ingat, formula tenaga kinetik adalah okay, K sama dengan half mv square. So tenaga kinetik akan menyebabkan tenaga haba dihasilkan. Okay, so semua tenaga kinetik akan berubah menjadi tenaga haba. Apa yang kita nak buat adalah K sama dengan Q, di mana K ini adalah 1/2 mv kuasa 2 sama dengan tenaga haba adalah mc theta. Okay, mc theta. Dan walaupun soalan tak bagi anda jisim, tapi kita boleh tulis potong sebab kedua-dua belah ada M. Kan? So, 1/2 V kelajuan adalah 200. 200 kuasa 2 sama dengan C watar haba tertentu meteor adalah 100 darab theta. Kita nak carikan theta sama dengan berapa. Okay? So, dapat jawapan 200 darjah Celsius. Itu maksudnya, kalau kita ada meteor yang jatuh bergerak pada pengelajuan 200 meter per saat, tenaga haba yang dihasilkan akan menyebabkan peningkatan suhu sebanyak 200 darjah Celsius. Okay, that means boleh mendidih air masak. Okay, so kadang-kadang kita akan selesaikan soalan kaitan dengan pertukaran tenaga. Alright, okay, sekarang kita pergi kepada soalan tutorial kita pada hari ini. Okay, nanti saya postkan jawapan kepada anda. Okay, give me some minute cancel this. Okay, where's my exercise? Latihan 4.1. Semalam saya dah bincang sampai mana? Okey, saya dah bincang soalan sampai mana? Satu dah kan? Soalan 2 pun sudah kan? Okey, kalau kita guna tenaga elektrik, ingat formula PT sama dengan mc theta. Okey, mc theta. So P adalah 2000 darab masa. Masa 8 minit. 8 minit kita tukar kepada saat. Okey. Sama dengan M adalah 3, C adalah 4200 darab theta. Nah, kita carikan jawapan untuk theta adalah berapa. Okey. Soalan 3, 4 kg air membebaskan haba sebanyak 8.4 dalam 10/5 joule. Membebaskan haba maksudnya dia akan hilang tenaga. So dia akan menjadi negatif. Okey, negatif. Okey, kenapa saya ajar anda tuliskan Q negatif? Sedangkan mungkin ada buku teks atau buku lain atau cikgu lain cakap, okey, jangan tuliskan Q sama dengan negatif. Okey, sebab apa? Saya tak nak kelirukan anda. Q sama dengan mc theta ini selalu ingat. Okey, theta adalah theta F tolak theta I. Di mana F adalah final. Suhu akhir tolak suhu awal. Okey. So bila kita selalu guna formula ini, kita akan nampak kalau tenaga haba dihilangkan. Okay, that means kita akan dapat jawapan negatif. Kenapa jawapan negatif? Itu adalah masuk tenaga sudah dihilangkan, dibebaskan. Okay, so saya nak jelaskan kenapa saya letak negatif. Okay, saya harap anda pun faham kenapa saya nak letak negatif. Okay,
apa yang kita masukkan negatif ini adalah tenaga haba yang dibebaskan. Okay. So negatif 8.4 darab 10/5 Joule sama dengan sisi adalah 4 darab, kita nak cari masa haba tentu C darab perbezaan suhu adalah 40 tolak 90. Okay, suhu akhir tolak suhu awal. Dan kita akan dapat jawapan 4,200. Okay. Kalau anda tak nak ikut saya punya cara, anda nak jadikan Q adalah positif, maka anda kena pastikan okay, 8.4 darab 10/5 ini sama dengan 4 darab C darab, kalau kita nampak membebaskan tenaga haba, so anda kena terbalik 90 tolak 40. Okey, kalau tak anda akan dapat jawapan negatif. Okey, akan dapat jawapan negatif. Okey, tetapi kalau anda guna cara macam ini, letak theta I ke depan, theta F ke belakang, anda akan dapat jawapan 4,200 juga. So, ini mungkin susah sikit, keliru sikit sebab anda kena ingat selalu nak tukar, ada yang theta F ke depan, ada yang theta I ke depan. Okay, bergantung. Kalau you suka, you can go ahead for that. Okay. Okay, itu soalan 3. Okay, soalan 3. Okay, soalan 4. Okay, 0.2 kg air panas pada suhu 100 darjah Celsius dicampurkan dengan 0.25 kg air sejuk pada suhu 10 darjah Celsius. Berapakah suhu akhir campuran? So, seperti yang saya buat kan. Okay, saya buat tadi, kita ada 2 cawan air. Satu air panas, satu air sejuk. Kalau saya cuba lukiskan, okay, air panas, okay, 0.2 kg. Okay, air panas saya letak A ya. Okay, letak A. Air sejuk saya letak B. Okay, 0.25 kg. So, bila saya campurkan, okay, air panas akan pergi ke atas. Okay, A ke atas, B ke bawah. Ini adalah pada maksaan yang pertama. Okay, A ke atas, B ke bawah. Selepas itu dia akan cuba campurlah, okay, campur. Tapi secara keseluruhannya, A pindahkan haba kepada B. So, A akan hilang tenaga haba. Dan B akan serap haba. So, berapa yang dihilangkan oleh A akan diserap oleh air sejuk, iaitu B. So, formula Q sama dengan MC theta. Okay, MC theta. Di mana M adalah, okay, M sini adalah berapa? 0.2 darab C, kita tak tahu kan. Okay, darab theta. Theta adalah theta F tolak theta I. Kita nak cari suhu akhir. Suhu awal untuk air panas adalah 100. Okay, tolak 100. Dan jangan lupa letak negatif dekat depan. Okay, so ini adalah tenaga yang dihilang oleh air panas. Untuk tenaga yang diserap oleh air sejuk, sama Q sama dengan MC theta, di mana M adalah 0.25, C adalah tak tahu, theta adalah theta F tolak suhu awal adalah 10. Okey, itu adalah bahagian sini. Dan kemudian kita cuba samakan, kita carikan theta F. Okey, di sini saya tunjukkan jawapan saya. Okey, jawapan saya 4.2. Okey, ini adalah jawapan saya. So as you can see, saya letak air panas sebagai A, air sejuk sebagai B. Okey, so MA, C, saya tak letak CA sebab C dia sama kan, air panas, air sejuk dia sama air kan. Okey, saya potongkan C sebab mereka ada muatan haba tentu yang sama.
Negatif 0.2 MA, tengok sini, air panas, darab, theta F tolak 100 sama dengan 0.25 jisim bagi B, air sejuk, darab theta F tolak 10. Dan kita cuba selesaikan dengan cara matematik. Negatif 0.2 theta F tambah 20 sama dengan 0.25 theta F tolak 25. Dan kita cuba carikan theta F. Okay. Bila kita dapat jawapan, pastikan 70 adalah di antara 100 dan 10. Okay. So, ini adalah jawapan yang logik. Okay, ada soalan? Ada soalan boleh buka speaker tanya saya. Sorry for asking sir, but isn't it 50? Yes, jawapan adalah 50. Saya silap. Okay, jawapan adalah 50. Okay, so ini adalah yang saya salah sebab saya tak guna kalkulator. Okay, so jawapan adalah 50. Okay, 50. Thank you, Sumaya. Alright. Okay, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay, soalan 5 saya rasa senang. Q sama MC theta. Dan kita nampak perkataan dibebaskan. Dibebaskan maksudnya negatif. Okay, negatif. So, 5 darab 500 darab 20 tolak 30 dan dapat negatif. So, sini saya tulis tanda negatif bermaksud tenaga haba yang hilang. Okay. Okay, topik ini anda kena faham sebelum kita proceed kepada topik seterusnya. Sebab haba, kita ada satu lagi haba pendam tentu. Okay, kalau anda tak faham ini, nanti anda akan keliru. Kenapa ada dua jenis haba? Okay, alright. Okay, soalan 6 pun lebih kurang sama. Dibebaskan apabila 2 kg air disediakan dari suhu 70 darjah Celsius. Berapakah suhu akhir air? So, sama juga tuliskan formula. Negatif 420,000 sama dengan 2 darab 4,200 darab bracket theta F tolak 70. Okay, so theta F adalah 20. Suhu akhir adalah 20. Okay. Biasa yang soalan-soalan ni dia kurang ditanya sebab senang sangat. Okay, too easy. Yang lebih banyak ditanyakan adalah soalan macam soalan 4 lah. Dia akan minta anda carikan suhu akhir. Okay, so soalan 7, soalan 8 pun lebih kurang sama. Okay, dan kita ada soalan 9, 10, 11, 12. Okay, kita tinggal 1 minit lagi. Kalau dah habis, dia terus automatic off. Nanti anda join balik. Okay, join balik dekat sini. Link yang sama untuk kita bincang soalan yang lain. Okay, kalau ada soalan, boleh buka speaker, tanya. Okay, saya yakin kalau anda dapat selesaikan soalan-soalan ini, maksudnya anda adalah faham. Okay, faham. Alright, so we'll see you in 1 minute later. Kalau nak rehat, nak pergi minum air, nak makan, boleh bawa makanan di depan. Okay, di depan skrin saya, sambil dengar, sambil buat, sambil makan. Okay, tak ada masalah. Sebab ini adalah kelas yang fleksibel. Okay, so see you in 1 minute. Thank you and goodbye.